Kenapa menantu Muhyiddin tak balik ni, nak raya ni? Kenapa tak balik? Dah jadi macam jolo dah. Tak balik-balik. Pasal apa? Tak kesian ke? Tak ada keluarga dah. Ni nak raya ni. Tapi katanya Walaon, dia tak percaya. Minyak masak kena sorok oleh anak menteri. Bagi Walaon tak ada masalah. Muhyiddin PM tepi lah tu lah. Kan? Itulah belasan Tuhan. Kita ego, sombong. Ha? Waktu pilihan raya dulu dia bercakap dan sekali ceramah. Anwar PM tepi woi. Anwar PM tepi woi. Tiap-tiap malam Muhyiddin dia cakap benda yang sama, saudara. Saya 2014. Betapa ego dan sombongnya dia. Kan? Sampai dia lupa bahawa Tuhan yang berkuasa untuk menentukan siapa pemimpin yang nak diangkat dan siapa pemimpin yang nak dijatuhkan. Bila masa saja Tuhan boleh mengangkat seorang pemimpin dan bila masa saja Tuhan boleh jatuhkan seorang pemimpin. Dan kadang-kadang perancangan kita rasa dah terbaik. Tetapi perancangan Allah itu lebih baik. Sebab kita lupa. Sama lah Haji Hadi. Yang dikatakan ulama, dia pun sendiri ego dan sombong. Melebihi daripada ketentuan, takdir Tuhan. Habis je paling raya, sombong dengan egonya. Buka cermin tingkap kereta, terjulur kepala dia tu. Dengan serban-serban dia terjulur ke tingkap kereta. Dah cukup jumlah, lebih dari cukup. Dah cukup jumlah, lebih dari cukup. Nak tunggu istana panggil. Kepala otak ada. Walak nak menipu Walaon. Dan sekali Walaon pun takbir ya. Takkan Haji Hadi menipu. Kalau dia kata cukup jumlah, cukuplah jumlah tu. Mesti dia solat istikharah tadi. Dia solat istikharah tu mesti dah. Tuhan bagi dah kat dia ni. Dia tahu dah ni. Cakap jumlah. Kena kencing macam tu je. Kena kencing macam tu je, saudara. Kesian kita. Bukan sekali, berkali-kali kena kencing. Dah kena kencing kat Haji Hadi ya Tuhan. Kencing pula dekat setru-setru yang lain. Dekat Papa Gomo. Kan? Dekat Papu Kari. Kena kencing juga. Tunggu Jumaat ni, Kajang Katumbang. Jumaat ni Kajang Katumbang ya. Tunggu pukul 3 petang. Ada apa ni, sidang akhbar. Walaon pun tak sabar nak tunggu Jumaat. Salat Jumaat tu tak khusyuk dengan khutbah. Kan? Salat Jumaat tu tak khusyuk dengan khutbah. Pasal apa? Pukul 3 kejap lagi ada PC. Daripada Din Cirit mengatakan kajian Anwar habis, hilang sokongan. Akan rujuk kajian baru. Tak sabar saudara dia orang saudara. Tengah solat Jumaat tak khusyuk. Tak sabar nak tunggu sidang akhbar. Habis Jumaat tak sempat lah. Tak makan tengah hari pun kat rumah. Kan? Terus mengadap ni. Mengadap TV, mengadap laptop ni. Nak tunggu sidang akhbar ni. Tunggu pukul 3 tak ada. Kan? Tular dekat grup WhatsApp. Ditangguhkan pukul 3 ke pukul 5 pula PC. Tunggu lagi lah Walaon ni pukul 5 pula. Tak juga berlaku. Sebelum tu dah janji dah kan. Lepas pilihan raya. Lepas PRN. Ubah kerajaan. Pahang dia akan tumbang. Dia kata ada 4 adun daripada PH. 4 adun daripada BN akan melompat. Pahang ini akan dirampas kembali oleh PAS. Masa kat PRK Pelangai tu. Tunggu. Tak ada. Kena kencing lagi. Lepas tu dalam bajet Papa Gomo dia cerita kan, bajet kali ni dia kata tak perlu SD lagi dia kata. Kali ni Anwar kali ni memang tumbang lah. Tak perlu nak sains dan SD, tak perlu dah. Bila bentang bajet nanti dia kata bajet tak lulus. Bila tidak lulus, Anwar kena jumpa Agong untuk beritahu dia hilang sokongan. Maka tumbang lah. Orang pun tunggulah bajet. Tunggu. Bila undian bajet, tu lebih 23 pula. Usahakan hilang kau. Lebih 23 saudara. Macam mana nak kata hilang kepercayaan? 23 lulus. Lebih dari cukup. Sekali lagi kena kencing. Tapi jadi Walaon ni tak tahu, tak ingat pesanan Allah. Allah pesan, masuk lubang bewak ke lubang ular. Jangan sekali cukup lah. Ini berkali-kali begitu letak kepala kamu dalam lubang bewak.
Dah tahu ada biawak, dah tahu dah dalam lubang tu ada biawak, ada ular. Sorong kepala kat situ lagi. Lepas tu marahkan AP. Sebab tu bodoh sampai ke tua. Tak nak guna akal fikiran langsung. Percaya bulat-bulat dengan orang. Nak kira jumlah 74 dengan 82 pun tak tahu mana lebih besar. Sebab apa? Sebab jadi kata dah cukup jumlah. Dah cukup jumlah tu, 74 tu lebih besar daripada 82. Maka cukuplah jumlah. Sebab tu bila jadi bodoh, kamu berganda-ganda bodoh dia. Jadi tu tentulah kita tahu dia bodoh dah. Kalau tidak, takkanlah wartawan tanya teks, orang tanya teks, dia jawab teksi. Tapi kita ni, kenapa kita cagar pula kebodohan? Kita nak share pula kebodohan Haji Hadi dengan kita. Pasal apa? Pasal apa? Kita nak share kebodohan kita dengan dia. Pasal apa? Agama dia boleh kita ambil. Kan? Dia ajar kitab yang betul-betul. Bolehlah kita share. Ya. Tentang ajaran dia mandi wajib ke, haid dan nifas ke. Kan? Doa-doa berjimak ke. Boleh dia share. Tak apa yang tu. Tapi kalau bab politik yang mengarut kebodohan politik Haji Hadi tu, kamu nak share juga, silap kamu. Dah tahu dia bodoh dalam bab tu, kamu nak share juga, beratlah. Kadang kesian tengok dia tau. Pasal yelah, dia jadi presiden. Kalau tanya dia takkan letak jawatan. Dia ni bukan jenis nak letak jawatan. Dia kan pegang jawatan sampai mampus. Macam mana juga Mahathir. Ya? Suruh bolehnya sampai mati, dia kan nak berpolitik. Tapi orang yang membenarkan dia duduk situ pun zalim. Meletakkan satu yang bukan pada tempatnya itu zalim. Meletakkan orang yang uzur, orang yang kaki ponteng parlimen, orang yang ditanya lain jawab lain sebagai presiden, bermakna kita melakukan kezaliman. Sebab kita meletakkan benda yang bukan pada tempat dia. Kamu yang ajar dulu. Kan? Apakah maksud dia zalim? Tapi kamu melihat kezaliman pada orang lain. Kadang ahli kamu, pemimpin kamu berlaku zalim, kamu tak nampak. Ya? Sanusi tak nak bayar gaji syarikat yang 24 orang tu, oh tak zalim. Bukan tak bayar gaji saja, bahkan tuduh pula kawan tu lintas darat. Saya bukan nak jaga 24 orang ni, saya nak jaga dalam Kedah 2.2 juta, saya kena jaga. Saya bukan nak jaga 24 orang ni. 24 orang pun kamu tak boleh nak jaga. 24 orang pun kamu tak urus gaji, kamu nak sembang nak jaga 2.2 juta. Yang itu pun kamu tak boleh jaga. Ramai lagi terberak pada pakai istinja lagi, sapu orang daun dengan kertas tisu. Pun tak dah selesai. Ni nak raya ni. Tengoklah maki hamun kat Kedah baru kata ni. Sembang nak jaga daripada 2 juta tu apa yang kamu jaga? 24 orang pun tak nak urus. Syarikat 24 orang pun tak bayar gaji. Kereta mahal boleh beli 400,000 tukar kereta baru. Oh boleh pula. Gaji orang tak nak bayar. Ni seorang gai kemah kata zalim tak bayar roti. Betul. Kalau berhak dapat roti, masalahnya tak berhak. Mahkamah putuskan tidak ada roti yang diberi itu wang ihsan. Bila sebut wang ihsan terpulang kepada kerajaan, dan wang ihsan pula Anwar telah bayar kepada Terengganu. Dan dia jawab dalam parlimen. Tapi kita ni bodoh, tak nak dengar buka persidangan parlimen, tak dengar hujah parlimen, tak dapat berita tu, jadi bodoh saudara hikmah. Nak bagi tahu kau. Sibuk pasal roti. Roti dah bertahun diputuskan mahkamah. Memang tidak ada negeri yang layak menerima roti kalau ikut peraturan dia. Sebab itu dia bertukar kepada wang ihsan. Dan wang ihsan itu dia bagi bahkan lebih banyak di zaman kerajaan Madani berbanding di kerajaan PN. Dibentang dalam bentuk angka, disebut dalam parlimen.
Zaman Malaysia Madani Kerajaan Paduan memberikan wang ihsan kepada mereka lebih tinggi daripada zaman kamu lebay memerintah. Zaman kamu memerintah, yang kamu buat projek makan duit. Tempatan banjir tu berapa bilion kamu keluarkan. Bila Anwar pergi cek, dapat jimatkan 1 bilion lebih. Nasib baik Malaysia Madani perintah. Kalau tidak, tak tahu siapa yang kelepek duit tempatan banjir di Kelantan. Menteri dia siapa? Tok Lebay. Timbalan Pasir Lempas, Menteri Alam Sekitar. Bila Anwar cek balik file tentang banjir, banyak ni, kenapa tinggi sangat kos? Buat kajian dari semula dan Anwar dapat jimatkan 1 bilion lebih, saudara, bukan sikit-sikit. Bermakna dah ada cubaan untuk kelepek 1 bilion. Nasib baik kerajaan perpaduan jadi kerajaan. Kalau tidak, adalah yang makan duit. Sebab itulah kita katakan, jangan ingat lebay ni, kadang-kadang lebay dia tak makan rasuah, tapi dia bodoh. Kita tak kata dia makan rasuah, tapi dia jadi menteri yang bodoh. Bila menteri yang bodoh, dia ditipu oleh pegawai-pegawai dia. Pegawai dia yang makan duit, menteri tak tahu. Sebab itu kadang Tuan Omar bila Anwar sebut pasal tempatan banjir, sekarang ni dia tak bunyi lah. Pasal dia tahu betapa bodohnya dulu dia jadi menteri Alam Sekitar. Macam mana Anwar boleh jimat jabatan banjir? Dia kan pelik. Kenapa Anwar boleh jimat 1 bilion lebih? Kenapa aku dulu tak boleh? Sebab bukan tak boleh, bukan kamu makan duit. Bukan kita tak kata Tuan Omar makan duit, tapi oleh kerana kebodohan kamu jadi menteri, ada orang gunakan kebodohan kamu itu dan meletakkan kos yang tinggi yang kamu sendiri tak tahu. Itulah kebodohan kamu. Ya, betul, memang kamu tak makan duit, tapi mungkin kamu bodoh sehingga orang lain ambil kesempatan. Bukan sikit-sikit saudara jimat 1 bilion lebih. Sebab itu bila jadi kerajaan, apa pun kemungkaran, apa pun yang berlaku di mata, mereka tak boleh tegur. Tapi kalau sembang kat luar bukan main. Apabila melihat mungkar itu, naklah kita tegur, naklah kita nasihat, cegah. Kita sebagai manusia ini adalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Inilah selalu kita nak menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bila dia jadi kerajaan, Muhyiddin dalam keadaan Covid, duit tak ada, rakyat tak makan, berbelanja mewah, renovate 38 juta rumah dia, tempah Mercedes lagi. Dengan kabinet yang paling besar dalam sejarah Malaysia, tak ada siapa lebay nak tegur, saudara. Tak ada siapa yang nak tegur. Bila kerajaan ambil keputusan menambah cabutan judi daripada 8 kepada 22 pun tak ada lebay nak tegur. Sebab apa? Sebab mulut dah penuh dengan dedak. Kan? Sebab itulah kerajaan mereka tidak boleh bertahan. Alhamdulillah. Bersyukur kita ke Allah. Kepada Allah Ta'ala. Kerana kerajaan yang zalim, kerajaan yang sebodoh itu tak lama berkuasa. Kalau tidak menderita rakyat. Bayangkanlah saudara, kalau ada ayam sekilo sebab RM13, minyak masak 5 kilo pun RM40, kan? Beras ada, betul beras ada, tapi berapa harga beras, berapa minyak masak disorok, telur lagi, kan? Pelaburan memang tak masuk lah, bunuh diri bertambah, kes kematian buat satu hari beratus orang mati Covid, dan peralatan Covid pula beli rosak-rosak banyak. Vaksin yang habis tempoh apa banyak. Buang membazir macam tu yang dua rakyat Malaysia. Sebab itulah bila laporan PSC yang dibentang dari Parlimen, mereka cabut lari. Sepatutnya mereka paling seronok sekali kalau laporan PSC itu dibahaskan di Parlimen. Sebab kita waktu kita jadi pangkal dulu pun, Pakatan Rakyat dulu pun, kita sendiri minta laporan PSC itu dibahaskan. Kita minta. Tapi bila mereka jadi kerajaan, kita sebagai kerajaan, kita sendiri yang bentang laporan PSC.
Mereka cabut lagi putih tapak kaki, saudara. Cabut lagi dari parlimen bila kita nak bentang PSC. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia tahu yang nak dibentang itu adalah zaman dia perintah. Di mana zaman itu bagaimana diwawakan tentang pembaziran, berlimpahatan COVID. Juta-juta ringgit. Vaksin. Dan banyak lagi projek-projek yang membazir di zaman mereka, yang berlaku ketirisan di zaman mereka. Mereka tak sanggup nak dengar. Sebab itu mereka cabut lagi keluar dari parlimen. Tapi sampai bila nak lari? Sampai bila nak lari, saudara? Di situlah kita tahu dah kejujuran dia. Kita tahu dah kenapa dia larikan pada takut. Segala ketirisan, penyelewengan, salah laku dia sepanjang dia jadi kerajaan akan terbongkar dalam parlimen. Kalau dia bentangkan PSC itu di parlimen. Sebab itu dia tak sanggup dengar, maka dia pun lari. Okey. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Saya nak sembang pun tak boleh. Sebab tak boleh lagi nak naikkan kotak ni. Saya tak tahulah macam mana. Sebab dia akaun nombor 2 ni ya. Jadi siapa yang belum follow, saya jemput follow akaun saya ni. Yang dah follow, terima kasih banyak. Dan insyaAllah kalau akaun yang baru nanti keluar daripada tahanan ISA, boleh kita bertemu lagi. Kalau tidak, kita akan terus dengan akaun ini. Dan saya mengucap terima kasih kepada walaun-walaun dan walaun-untit yang sama-sama memeriahkan madrasah saya pada petang ini. InsyaAllah akan datang bila kunci madrasah ini dapat dibuka nanti, saya jemputlah walaun dan walaun-untit untuk sama-sama naik ke atas untuk kita bertazkirah ke, bermuzakarah ke, tak kisahlah apa pun, asalkan bunyi Arab. Kita nak kena istilah Arab, saudara. Kena sebut muzakarah, kena sebut apa lagi, ada istilah Arab. Sebab dengan walaun ni kalau tak guna Arab, mereka tak percaya, saudara. Jadi kalau nak cakap walaun, nak mencarut pun guna bahasa Arab. Guna bahasa Arab, kalau mencarut walaun tak ada masalah. Jangan kita sebut ko, tak boleh. Sebutlah zakar. Bila sebut bahasa Arab tu zakar, dia seronok. Kan? Jangan sebut bahasa Melayu. Nanti dikata kita mencarut. Hei kepala zakar. Boleh. Tak apa, syar'i dia kata. Sebab ada istilah Arab. Dia senang walaun ni zakrun. Boleh juga. Ya, zakrun. Macam tu. Macam tu tak apa. Dengan walaun ni mudah, saudara. Jadi sementara walaun tengah-tengah bodoh ni, boleh kita gunakanlah perkataan-perkataan itu. Tapi kalau mereka satu hari nanti Tuhan berikan taufik dan hidayah, mereka cerdik, masa itu tak boleh dah. Kita tak kata apa dah. Tapi sekarang dalam jangka waktu yang terdekat ni, dalam keadaan dia masih tidak stabil otak dia walaun sekarang ni, kebodohan dia masih ada, jadi kita boleh. Sebab tu saya boleh pakai macam ni. Saya ikat serban sempurna ke tak sempurna ke, saya tidak ada masalah. Saya ikat ni style Syiah ke, style Sing ke, Bengali ke, tidak ada masalah bagi saya. Sebab bagi saya walaun ni dia tidak penting hari ni. Penting kamu lilit dia kepala dengan kain, dengan semutar, kamu cakap lah, dia akan percaya. Macam tu tahap dia. Bubuh sikit, bubuh jambang janggut sikit, insyaAllah walaun akan akur. Saudara. Sekarang ni itulah cara paling baik sekali untuk kita menampingi walaun dan walaun-untit. Walaun-untit lagi mudah, saudara. Dan nampak jambang macam ni, dah jadi macam maula ni kan. Berebut dia kopek kulit udang, saudara. Berebut, saudara, jangan main. Kalau tidak takkan mortar snake boleh memperdaya kan. Handsome ke mortar snake tu? Tak handsome tak penting. Yang penting ada ciri-ciri maula tu. Walaun-untit mudah, saudara ya. Okey. Pakai jubah dengan tongkat lagi cun. Nanti saya akan pakai jubah pula. Kemudian tongkat kena cari jugalah ni. Tongkat ada, saudara. Saya ada tongkat kat sini. Jangan main kejap ya.
Jangan ingat saya tak ada apa tu kan. Ni ada tongkat saya si biji macam tongkat tuan guru ni. Satu hari nanti kalau saya dah pegang macam ni kan. Saya dah pegang macam ni nanti walaon kena ikutlah. Tapi sayangnya saudara, tongkat saya dah patah. Saya kena cari yang baru. Ni patah ni. Tapi tongkat saya ni saudara, dalam ni ada senjata. Sebab tu dah patah ni, tak boleh dah repair. Kalau saya tarik ni kan, tarik ni dia ada pedang. Dalam ni ada pedang. Ada senjata sulit saudara. Lebay ni dia mesti ada senjata sulit. Jadi saya pun ada senjata sulit juga. Ni tak boleh tarik ni. Kalau tarik ni dia sekarang sudah patah. Jadi ana kena repair. Bila ana repair nanti dia tarik ni, dia keluar pedang lah. Bila keluar pedang, kita boleh berperang lah. Bila pegang macam ni besok, saya bercakap dalam keadaan pegang tongkat macam ni, kutubah. Masa tu walaon korang kena ikutlah cakap aku. Sekarang ni biar dulu. Kita slow-slow. Kita bermula dengan serban dulu. Kemudian kita upgrade sikit. Kita pakai jubah sikit. Hari ni saya pakai baju doktor. Macam mana pula boleh baju doktor pula hari ni saya kan. Tak kena lah kan. Pakai serban, pakai baju doktor pula. Lepas ni saya pakai serban. Lepas tu saya akan pegang tongkat. Tak boleh duduk lah. Bila saya pegang tongkat takkan nak duduk kan. Saya bila saya dah pegang tongkat, saya kena bercakap sambil berdiri je. Boleh ya? Boleh tak? Saya bercakap buat live dan saya berdiri. Tak ada masalah kan? Jawablah sikit. Walaon, boleh tak walaon? Lepas ni saya tak duduk dah. Saya akan bercakap sambil berdiri dan saya akan sangkutkan tasbih yang tebal-tebal, yang banyak-banyak tu kat leher saya. Saya pegang tongkat berdiri. Kalau masa itu, kalau kamu tak percaya juga cakap saya, dan malah tahulah. Tasbih lelek kat leher, betul tu. Duduk pun okey. Tak syok duduk macam ni lah. Kalau saya duduk kan, kalau saya duduk apa nak pegang tongkat takkan macam ni. Tak relevan lah pegang tongkat sambil duduk. Apa kan? Saya kalau pegang tongkat, saya kena berdiri. Macam ni. Tak, hari ni baju doktor. Saya akan berdiri macam ni dengan jubah saya nanti. Pegang tongkat macam ni. Macam Haji Hadi pegang tongkat waktu dia merancang langkah syaitan tu kan. Jadi bila saya berdiri macam ni, macam tu macam khutbah lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa lil zalimin. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah. Masa tu dah jadi khutbah Jumaat saudara. Bila saya dah baca khutbah Jumaat, tidak seorang pun dibenarkan bercakap. Mana boleh khutbah tak boleh cakap saudara. Tunggu sabar dulu. Itu di masa akan datang. Mudah-mudahan saya akan dapat ke udara lagi dalam bentuk yang lebih berciri-cirikan Islamik, lebih menampakkan ciri-ciri ulama. Saya akan tampil kerana saya nak cuba sedaya upaya saya untuk nak membawa para walaon dan wala untik ini kembali ke pangkal jalan. Saya sanggup lakukan apa saja asalkan saya dapat menyelamatkan akidah, saya dapat menyelamatkan ideologi walaon dan wala untik ini dari terus menjadi mangsa kerakusan nafsu tunggangan pada lebay yang berkelara ini saudara. Itu je niat saya, tak lain tak ada. Saya tidak perlu anda bagi saya gift. Tak perlu. Anda tak bagi saya sampul pun tak apa. Saya akan lakukan ini untuk nak menyelamatkan akidah dan juga ideologi walaon dan wala untik. Tapi kalau walaon nak bagi saya gift kerana atas jihad saya ini, alhamdulillah. Satu gift, satu bidadari di syurga. Bergebuk saudara kalau saya kata macam tu. Kalau saya kata, tuan-tuan, hari ini saya nak bawa risalah Islam.
Satu gift anda, satu bidadari di syurga. Kalau saya kata macam tu, tuan, berdesuk-desuk gift sampai, saudara. Bukan susah sangat nak perdaya diorang ni. Jual nama agama je. Beres lalu. Okey, cukup sampai di sini saja. Sekarang pukul 6 lebih. Waktu saya pergi nak bazar Ramadan. Kerana di bazar Ramadan, ya, kita boleh juga menikmati bau-bauan. Saya lebay-lebay juga, saudara. Saya juga ada nafsu nak makan sedap-sedap sebab saya dapat duit sampul. Kan? Bila saya berkuliah, saya dapat duit sampul. Jadi saya hidup mewah. Okey. Cukup sampai sini. Nanti melarat dah pula kan. Terima kasih banyak kerana sudi menemani. Terima kasih banyak. Baca doa. Doa apa ni? Doa berbuka puasa ke? Doa berbuka puasa biarlah nanti. Awal sangat nak buka puasa ni. Lebay tak apa, dia ada hukum dia. Walau-walau ni dia kata dia darurat lah, dia kata dia macam-macam lah, gastrik lah, dia kata dia musafir lah, macam-macam alasan dia, saudara. Akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.